Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sepatutnya Dr. Sofi bersama kita, dan manakala beliau berada di Terengganu, maka sebagai gantinya beliau akan mengantar Ustaz Sakila Samsudin. Ustaz Sakila ni adalah kali kedua bersama kita ni, kuliah subuh. Dengan segala hormat, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan fi ni'amahu wa lam yaqamahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bahagia Tuan Imam, Tuan Nazir, Tuan Bilal, Ketua Kuasa Masjid, Datuk-datuk, datin-datin, muslim-muslimat rahmatullah. Jadi pada pagi ini kita bertemu lagi untuk kali kedua untuk saya di sini. Terlebih dahulu saya tadi pukul 5 lebih Dr. Sofi telefon minta tolong ganti ke sini. Jadi saya minta izinlah pada semua hadirin jemaah untuk memulakan kuliah sebagai pengganti Dr. Sofi untuk ini. Sebenarnya saya bila dijemput untuk hadir ke sini Sabtu Ahad di Kuala Lumpur ni, saya rasa gembira juga. Pasal apa? Saya dapat menyampaikan sedikit apa yang ada. Saya diberi peluang untuk cakap tentang isu-isu agama. Kadang-kadang saya juga rasa sedih. Sebenarnya saya sedih. Pasal apa? Sebelum ni saya sebenarnya di kuliah hari Sabtu Ahad di Negeri Sembilan di Jelebu. Biasanya saya mula duduk di Kuala Lumpur ni bulan 2 tahun lepas. Bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Satu Ahad saya akan balik ke Negeri Sembilan untuk kuliah. Maghrib hari Sabtu, Ahad kuliah subuh, lepas kuliah subuh start kereta balik sini balik. Pukul 10 saya dah dekat Pasar Minggu sini. Itu jadual saya. Tapi kebelakangan ni saya agak sedikit lemah. Saya kurang balik. Sehinggalah 3-4 bulan ni saya pun kuliah tu tak batal rasmi lagi sebenarnya. Saya tak sebut lagi batal. Saya masih berniat lagi nak balik. Cuma kelemahan-kelemahan yang ada pada saya menyebabkan saya tak balik. Saya rasa saya sangat bersalah sebenarnya. Pasal apa? Di KL ni saya sebenarnya tak bimbang. Orang KL ni sedikit dah pandai sangat. Boleh buka internet, YouTube, segala macam, segala ustaz ada. Ramai masjid pun saya tengok lagi, Allahu Akbar, ramai. Tempat saya kuliah tu kuliah subuh, kalau kuliah maghrib ada 6 orang kat surau. Perempuan kadang-kadang ada, kadang tak ada. Laki-laki adalah 15 orang sambut subuh kampung. Walaupun 5-10 saya gembira. Pasal apa? Pada saya mereka di kampung lebih berhajat daripada pada rasa saya hadirat di Kuala Lumpur ni. Kuala Lumpur ni habis ustaz dah, tak larat dah ustaz, macam-macam ustaz dah cakap. Jadi moga-moga dengan kehadiran muslim-muslimat di masjid pada pagi ini sebagai saksi bahawa saya ada ganti jugalah kuliah. Walaupun patutnya pada saya di kampung lebih memerlukan. Pada saya lah, untung-untung saya dapat saya nak jawab pada Tuhan nanti. Wahai Tuhan, aku tu tak larat nak balik kampung. Aku nantilah dekat masjid namanya Masjid Rahimah ni. Mudah-mudahan. Allahu Akbar. Yang kedua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu salat subuh secara jemaah. Dan sebenarnya kita insan yang mulia, insan yang istimewa pada pagi ini. Kita hadir sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu rumah Allah yang sangat mulia, yang rumah Allah sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebagaimana disebut dalam sejarah Nabi, sejarah para rasul, sejarah salihin, bahawa masjid tidak akan musnah dengan mudah. Allahu Akbar. Dan yang terbaru sekali saya dengar di musim banjir di Temerloh, Allahu Akbar, satu masjid yang sepatutnya banjir. Masjid tu dia rendah sikit, dan kalau pagar tu banjir, pagar tu kena air, hapus pagar tu. Masjid ni sepatutnya rendah, sepatutnya basah lah.
pagar tu, kapet tu basah lah semua. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, air tu tak sampai dekat tangga masjid. Maksudnya tak basah lah masjid tu. Ceritanya bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba Allah yang bernama air pun tak mau dia mengontokkan masjid. Itulah adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di masjid ni, kita tahu Allah yang dijemput. Kita dijemput, Allahu Akbar, datang pagi, awal subuh dah salat. Pertama sekali kita beriktikaf dalam masjid, pahalanya sangat besar. Siapa yang belum iktikaf, niatlah. Yang kedua, kita masuk lagi kaki kanan, kita dah mulakan dengan doa, Allahu Akbar, lagi pahala. Yang ketiga, kita hari ini kita duduk majlis ilmu yang disebut sebagai Nabi oleh Rasulullah SAW sebagai kebun-kebun syurga, Allahu Akbar. Yang keempat, kita ni tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang salat berjemaah, yang Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang salat setengah malam, maka lewat solat lewat malam, maka pahalanya seolah-olah dia telah bersolat setengah malam, solat isyak, pahala jemaah solat isyak. Dan siapa yang solat di awal pagi, maka seolah-olah dia telah mendapat pahala seolah-olah sembahyang sepanjang malam, iaitu solat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan kita akan dapat kelebihan itu. Allahu Akbar. Jadi pada pagi ini saya dijemput sini untuk ganti Dr. Sofi. Setahu saya dia akan baca tafsir. Jadi saya rasa saya tidaklah orang yang layak untuk baca tafsir. Saya tak akan baca tafsir. Lagipun saya tengok banyak masjid, saya tengok ustaz dah banyak dah. Ustaz tu, ustaz ni, ustaz semua baca tafsir, hadis, sirah. Yang kurang sikit sirah saya ingat kurang. Jadi saya kebetulan bulan 2 ni saya ganti Dr. Sofi adalah 4-5-6 kali. Jadi saya fikir-fikir balik, tafsir dah ramai, hadis dah ramai, lalu saya baca yang lain. Jadi saya buka, kalau di kampung saya baca kitab apa? Kitab semuanya soal hati, karangan Ustaz Farul Majun. Saya suka buku dia. Jadi di sini saya baru ni saya tengok buku saya, kitab lama yang dekat gak saya tu. Pertama saya ambillah buku Bahrul Mazi karangan Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Barbawi. Dan ini saya bukan jilid yang ke-7. Kebetulan sekarang saya tengah mulakan jilid ke-7, jadi saya bawa buku ni. Yang kedua, apa yang saya nak bawa pada pagi ini, kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nawawiyah Litatli Ma'ana Mazid Fikiyah Min Hayat Salafus Salih, iaitu metod pendidikan yang diasaskan oleh Rasulullah SAW untuk kanak-kanak, bersama contoh-contoh praktikal di dalam kehidupan hayat Salafus Salih, kerana Muhammad Nur Abdul Hafiz Aswid. Itulah yang saya nak bawa pada pagi ini. Jadi sebelum kita mula, kita baca Al-Fatihah sekali dulu untuk kita hadiahkan kepada pengarang kita. Mudah-mudahan pahala Fatihah sampai kepada roh yang bahagia Tuan Guru Muhammad Nur Abdul Hafiz Aswid ni sebagai pengarang buku. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina amin. Mudah-mudahan pahala sampai kepada berbahagia pengarang buku. Yang kedua, sebenarnya saya pada minggu ini sedih bagi saya lah. Banyak isu-isu yang menjadikan saya berlaku. Jadi pertama sekali ialah saya punya wira saya masuk dalam wira saya lah masuk dalam, nak buat macam mana, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan dia. Yang kedua, berbahagia Tuan Guru telah meninggalkan kita beberapa hari yang lepas. Saya sangat sedih. Yang paling sedih sekali, saya tak dapatlah ke Kelantan lagi, tak sempat lagi. Jadi saya berniat akan cubalah melawat nanti kubur dia. Jadi sebenarnya pemergian dia ni eloklah kita hadiahkan Al-Fatihah juga. Mudah-mudahan dan roh yang berbahagia Tuan Guru akan dimasukkan oleh Allah SWT bersama roh-roh orang yang mulia, insya-Allah, roh salihin, roh syuhada. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi sebenarnya kebelakangan banyak isu-isu yang menyedihkan berlaku, bermula daripada rampasan kuasa di Mesir dan seterusnya. Banyak isu-isu yang berlaku di Palestin, di Syria dan banyak negara-negara Islam, seterusnya di Malaysia juga. Isu-isu yang pada saya menyayatkan hati.
Jadi walaupun kita sebagai seorang Muslim, kita terus berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana saya sebut tadi, kita tetamu yang dijemput. Kita ni macam orang datang kenduri lah, kenduri kan. Ada kita datang kenduri, tetamu yang dijemput awal kan. Yang dijemput awal ni maksudnya anak beranak lah, kau keluarga. Datang awal, ngurus nak beli barang segala macam kalau di kampung lah. Nak masak ramai-ramai, nak fikir apa lauk, tu tetamu yang datang awal. Jadi datang awal, balik pun lambat. Lepas tu kita baca bekas pula, Allahu Akbar. Itulah kita lah tu. Kita tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, datang awal, balik lambat. Kenapa kita bersedia untuk berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tetamu yang gitu tu. Ada tetamu yang dijemput juga, tapi datang makan saja. Kita penuhi kan, datang makan, ulur duit sikit, balik dah. Itu tetamu yang biasa-biasa je. Kita rasa kita tidak, kita datang awal, kita balik lambat, insya-Allah. Yang ketiga, tetamu yang dijemput tapi tak datang-datang. Kita tak ikut, kita dijemput, kita datang. Ada yang tak datang, tu masalah. Tak datang tu sama ada dia benci tuan rumah ataupun dia tak sempat ataupun sebagainya. Jadi terasa kita bukanlah seorang tetamu yang benci kepada tuan rumah, tak. Kita tetamu yang dijemput dan kita kasih kepada tuan rumah kita, Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sebelum saya baca kitab yang saya nak baca ni, eloklah kita baca satu dua hadis kitab ni dulu. Mudah-mudahan kita mendapat berkat daripada bacaan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis daripada jilid yang ke-7, Syekh Barmazi ni, Syekh kitab Barmazi, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi sebenarnya orang Perak, orang Merbau, satu kawasan di Merbau, satu kampung nama dia Merbau. Tokoh Mal Hijrah kita tahun 2008 tak silap saya. Dia ni Allah buat hebat. Kitab ni kitab Sunan Sahih Tirmizi sebenarnya. Dia terjemah dan dia olah balik mengikut sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi eloklah kita baca sikit apa kata kitab ni, kita hadis Rasulullah SAW. Jadi hadis yang pertama daripada kitab ni, Maja'a fi akil kisai birrutabi. Datang pada menyatakan hadis menerangkan makan timun Arab dengan buah kurma masak. An Abdullah bin Ja'far qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu kisai birrutabi. Daripada Allah bin Ja'far katanya Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam makan ia akan timun Arab dengan kurma masak. Hadis hasan sahih lagi gharib. Hasan sahih lagi gharib hadis hasan sahih maksudnya hadis yang sahih lah, tidak perlu kita pertikaikan. Cuma hadis ni bertaraf gharib juga, maknanya jarang disebut dalam kitab-kitab hadis. Dalam perawi-perawi hadis pun kurang hadisnya, hadis kurang masyhur. Jadi pun nak cerita di sini, Nabi SAW makan boleh kita makan timun Arab kisah yang kalau kita pasal khiyar. Kisah ni disebut dalam satu hadis yang lain, iaitu macam timun air. Timun sini kita panggil timun air besar sikit tu. Itu kisah. Ada setengah Arab kata timun yang kat pasar pun bagi kisah juga. Maksudnya di sini Rasulullah SAW mengamalkan makan timun dan makan kurma. Elok. Jadi kita eloklah makan. Boleh kita amalkan, insya-Allah. Kerana timun tu disebut dalam hukum kesihatan akan menyejukkan kita punya badan, dan kurma memanglah banyak khasiat dia, makan je lah. Alhamdulillah di Malaysia tak ada masalah kot, banyak kurma, timun memang banyak. Bawa je duit pergi pasar beli, memang banyak. Kecuali zaman dulu, zaman saya kecil-kecil dulu, kalau kurma ni masih berpuasa je. Sekarang ni tak, mana-mana ada di Malaysia ni. Makanlah, sebab ini amalan Rasulullah SAW. Di hadis yang kedua, saya baca dua hadis. Anas nasan min Urainah qadimul Madinah fastawawha fab'athahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibil sadaqati wa qala ishrabu min abwaliha wa albaniha. Hadis hasan sahih gharib. Sama juga taraf hadis dia. Hadis pada datang menyatakan hadis yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan minum kencing unta. Hai berlaku minum kencing unta, jangan pelik. Ada dalam hadis Rasulullah SAW. Ini kita satu kumpulan kencing unta dan kencing sekalian binatang yang boleh dimakan dagingnya dengan sembelih atau binatang tidak boleh dimakan dagingnya, semuanya najis. Jadi secara umum ini buka itu hukum kitab hukum fiqh, empat mazhab semua pun memanglah setiap kencing ni sama ada kencing binatang yang dimakan, disembelih atau tak sembelih, semua sekali najis, tak boleh makan. Nah cerita ni dalam keadaan beberapa kes kita tengok nanti. Maka tiap-tiap najis itu tiada boleh diminum akan dia. Boleh juga najis-najis itu diminum kerana ubat lain dari najis anjing dan babi yang diperanakkan daripada keduanya. Anak cerita di sini pernah berlaku Rasulullah SAW suruh minum kencing,
Tapi dalam mazhab fiqh, dalam semua mazhab mengatakan kecuali dalam keadaan darurat. Janganlah pula kata jangan silap faham terminum kencing lembu marah kita ni ICU. Jangan cakap pasal ni, nak cerita sini pernah berlaku dan ia dalam hukum fiqh. Para ulama fiqh mengatakan dalam keadaan darurat boleh, kecuali salah satu daripada anjing dan babi ataupun keduanya. Tu kena hati-hatilah. Jangan, itu memang haram selama-lama ni. Jadi di sini disebutkan kebelakangan isu ada ikan keli apa semua tu, itu kena hati-hatilah. Sebabnya kita sebagai pengembala atau kebun tak boleh letak kambing satu kawasan dan anjing sebagai penjaga, dan tak boleh kena pakai elok. Kerana kadang-kadang boleh berlaku anjing dan kambing dia orang panggil bersetubuh, akhirnya mereka mengeluarkan apa sahaja zuriat bahaya. Sebab itulah kita di sini tak berlaku orang kampung lagi. Dan cerita hukum fiqh tu berlaku. Hukum itu berlaku dan barangkali ulama-ulama pernah melihat. Jadi di sini katanya Anas dan Urainah taqamul Madinah fajtawawha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang masyhur alimnya, yang banyak ingat akan hadis, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya beberapa orang daripada Arab bangsa Urainah. Satu bangsa Urainah datang nama kabilah yang mereka itu ke negeri Madinah dengan lapangnya minta makan kepada Nabi. Maka Nabi makan akan mereka itu dan tinggal menumpang Nabi. Maksudnya satu bandar, satu kabilah nama Urainah. Urainah satu kabilah yang masyhur juga, dia di Madinah, kawasan Madinah juga, tapi satu kawasan kampung yang jauh juga daripada bandar Madinah, nama Urainah. Jadi dia datang jumpa Nabi, langkat alapan, Nabi bagi makan dan lepas tu menumpang. Biasanya menumpang sini di dalam hadis tak sebut. Biasanya menumpang dalam masjid Nabi lah. Ahli sufah semua duduk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kena udara yang tiada baik akan mereka itu sampai jadi dapat sakit. Allahu akbar. Ini satu berlaku mereka sakit. Bila dilihat akan Nabi hal mereka itu demikian, berkilah Nabi mengubatnya. Maka Nabi faba'asahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibli sadaqati wa qala ishabu min abwaliha wa albariha. Maka disuruh akan mereka itu oleh Nabi SAW pergi pada unta zakat, dan sabda Nabi, minum oleh sekalian kamu kencing unta itu akan jadi ubat, dan minum oleh sekalian kamu akan susunya secara mengenyangkan sekalian kamu. Dan unta sedekah itu ada dipelihara orang jauh daripada Madinah dan cukup dengan gembalanya di sana. Maka pergilah orang-orang itu ke sana makan susu dan minum air kencing unta itu hingga senang sakit penyakit itu. Kata Abu Isa, hadis Tirmizi bermula, ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib daripada ini wajah ataupun daripada Ibnu Majah. Nak cerita benda yang berlaku dan jangan pelik lah sebab itulah walaupun hukum asalnya najis, cuma dalam keadaan beberapa keadaan darurat boleh, dan ianya pernah berlaku. Rasulullah SAW pernah suruh satu kaum nama kaum Urainah. Kaum Urainah ni satu kampung, satu kabilah yang ada di Madinah juga tapi jauh. Dan hadis kaum ni masyhur sebenarnya. Kaum ni masyhur, ada satu hadis yang lain. Satu kaum sangat masyhur kerana isu mencuri. Ada satu hadis sangat panjang. Jadi saya ambil 10 minit untuk baca hadis ni, kurang-kurang untuk mendapat aura daripada hadis Rasulullah SAW. Jadi kitab saya nak baca ni, seperti yang saya sebut tadi, metode pendidikan yang telah diasaskan oleh Rasulullah SAW. Kenapa saya pilih tajuk ni? Saya terfikir bila saya ganti Dr. Sofi banyak kali, saya tengok tafsir hadis. Jadi ilmu tu memanglah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu sangat mulia. Siapa pun baca di mana saja, berapa kali kita ulang pun insya-Allah bila kita ikhlas pahalanya tetap sama. Fikir-fikir balik eloklah kita tengok, lihat pada perspektif yang lain, kita besarkan sikit isu kita, mudah-mudahan ia akan dapat memberi manfaat kepada kita. Jadi saya pilih tajuk pendidikan. Kenapa? Saya kebetulan pula saya graduan pendidikan. Graduan pendidikan memang pada saya satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan. Yang kedua pula kebetulan saya dalam bidang pengajian saya kepengetuaan. Bidang saya kepengetuaan. Jadi memang sangat mementingkan tentang perkembangan kanak-kanak dan budak-budak sekolah, dan pada saya satu bidang yang sangat penting. Jadi eloklah, kebetulan bidang saya eloklah saya baca kitab ni. Jadi waktu belajar kepengetuaan dulu tak adalah baca kitab ni. Tak adanya doktor nak baca kitab pendidikan Nabi. Maklumlah, mesti kan dia tak mahu baca kitab Arab, baca kitab orang putih. Jadi walaupun pun sedikit kebetulan saya boleh baca Arab sikit, saya bacalah kitab Arab. Mudah-mudahan akan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jadi tajuk yang saya nak baca di sini, qismul awal, i'dadu wa tahliyatu zawjani wal murabbina litarbiyat at-tifli, iaitu penyediaan dua suami isteri dan para pendidik untuk mendidik kanak-kanak. Itu tajuk saya. Jadi kenapa saya lihat? Saya pada ilmu saya
bacaan saya melihat sebenarnya kita ibu bapa yang ada di kawasan di sini, pada saya kita masih belum jaya sebenarnya sungguh-sungguh. Kita masih belum berjaya sungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak kita. Pada saya, ini statement peribadi saya berdasarkan pada penelitian dan bacaan kita secara umum lah, secara umum. Kenapa? Jadi eloklah apa yang saya sebut ni kita ambil sebagai iktibar, sebagai pengajaran, mudah-mudahan sebagai teguran, mudah-mudahan ia akan dapat memberi kita sedikit pandangan baru, perspektif baru tentang pendidikan anak-anak. Kenapa saya kata begitu? Kerana Allahu Akbar, bila saya di kampung baru ni, saya ke kuliah maghrib, kampung saya tak ramai, 15 orang, 10 orang gitu. Tapi yang datangnya kebanyakan sini 40 ke atas 40 ke atas, 50 janggut muda putih, rambut muda putih banyak. Itu tu masjid. Yang nak dapat umur 15, no, sebut Allahu Akbar, payahnya nak datang. Saya sendiri pun gagal nak bagi apa nasihat, nak bagi apa dakwah pada anak-anak muda di kampung, gagal saya. Tak berani saya. Tengah main badminton, tengah main takraw, kampung tu ada padang takraw, budak-budak main 20 orang. Tak boleh nak tegur orang. Berhentilah kita, jomlah ke surau. Tak mampu. Jadi saya kira, oh gagal aku ni. Gagal. Allahu Akbar. Jadi maghrib akhirnya yang di masjid tu umur 40 ke atas. Adalah umur yang muda-muda sikit ku. Adalah 45, 2, 3, 4 orang. Allahu Akbar. Jadi pada saya meletakkan gagal saya sebagai seorang pendakwah. Jadi kedua, saya dengan 4 orang nak gerak subuh, Allahu Akbar, menyigap darah, istilah saya kampung tu, menyigap darah, baru bangun budak tu nak sembahyang subuh. Jadi melihat bila begitu, kenapa? Sebablah kita lihat banyak masjid, mohon maaf saya sebut, banyak masjid mana rata-rata sama ada di kampung ataupun di KL, kita generasi yang ke masjid ni generasi yang berumur sikit. Baik, tak saya nak taklah kata batang masjid tu bila dah berumur tak baik, tak. Nak cerita peranan kita sebagai ibu bapa, di manakah atau setakat manakah kejayaan kita dalam mendidik generasi kita untuk datang ke masjid. Allahu Akbar. Itu soalan yang saya nak sebut. Ramai orang tak suka saya ustaz yang aduh. Satu-satu perspektif baru. Jadi kalau kita benar-benar berjaya dalam mendidik anak-anak kita, sudah tentulah ramai ini masjid ini. Bukan golongan sini, tapi anak-anak ramai. Itu maksudnya kita ada kejayaan dalam diri kita tu. Sayangkan masjid umat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedikit tamhid pendahuluan. Jadi statement saya peribadi, kita masih belum sangat berjaya dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi seorang insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita jarang bawa dia menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi eloklah kita fikir-fikirkan statement ini. Saya rasa sebagai peteguran untuk saya dan kita semua sekali, insya-Allah. Yang kedua, kenapa saya nak sebut tajuk pendidikan anak-anak sekarang? Saya melihat, saya sebagai cikgu, saya guru disiplin lama saya guru disiplin lebih 10 tahun. Saya jadi chief warden pun 5, 6, 7 tahun ramai. Dan saya dulu bila saya jadi timbalan pengetua bagi student affairs, saya melihat di Kuala Lumpur ni terutama sekali, kalau ada masalah budak masalah, kebanyakan dia saya mengatakan daripada mak dan ayah. Pasal mak sibuk sangat, ayah sibuk sangat kerja, tak ada masa nak bagi penelitian tentang pendidikan agama. Baca Quran tak pandai. Allahu Akbar, bila tanya selalu semayang jemaah, tak ada, ayah pun tak sayang kat rumah. Allahu Akbar. Lepas tu bila jumpa ayah tengah malam, nak ceritanya tak ada masa untuk pendidikan agama untuk anak-anak. Akhirnya anak akan terbiar membesar dengan makan cukup, pakai cukup, rumah besar, tapi kosong dengan pendidikan agama. Akhirnya akan terbentuklah, lahirlah seorang manusia yang besar, yang berjawatan besar, yang pendidikan tinggi, tapi tidak sayang akan agama, jauh pada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tidaklah begitu, insya-Allah. Jadi yang ketiga, bila saya buka internet kebelakangan ni, saya tengok banyak masalah-masalah bermula. Kita melihat banyak masalah-masalah generasi kita, muda-mudi kita. Jadi oleh itulah sebab saya pilih tajuk ni. Kenapa? Untuk persediaan kita menjadi suami isteri. Memanglah, dan sekarang ni semua dah berkahwin, tapi tak ada masalah. Kita baca ini sebagai peringatan dan sebagai petunjuk ajar untuk generasi kita lepas, insya-Allah. Dan saya yakin kita kaum ibu, kaum bapa, kita boleh persediakan anak-anak kita supaya mereka menjadi suami ataupun isteri yang baik, yang akan dapat melahirkan generasi yang baik, insya-Allah. Kenapa? Kerana dalam kaedah pendidikan
satu bangsa itu terbentuk, satu generasi itu akan terbentuk, satu budaya akan terbentuk memula daripada satu orang macam saya. Dia dengan seorang ini, kita akan memberi kesan kepada keluarga kita, suami isteri kita, anak-anak dan sebagainya. Daripada suami isteri akan membentuklah satu budaya di kawasan kita, di kampung kita, dan daripada situ akan besar sehinggalah menjadi satu budaya. Jadi yang ini saya nak tekankan, dan sini fokus saya pada balik, insya-Allah. Jadi kita baca di sini tajuk dia, pendahuluan. At-tiflu awwalu ma yara min al-wujudi manzilahu wa zawihi. Akan terdengar kita ni. Soalan kanak-kanak, apa perkara pertama yang dilihat dalam kehidupan dia, iaitu rumah dia dan anak beranak dia. Allahu akbar. Terlihat pentingnya pernikahan anak-anak. Kita kerana apa? Kerana budak-budak, seorang baby, dia akan tengok apa yang ada di sekeliling dia, apa yang ayah dia buat. Ayah dia makan macam mana. Ayah dia boleh duduk kat kursi, basuh tangan tu makan. Tak nampak doa. Tak ada. Dia tak ada lah, tak ada doa dia kata, tapi ayah dia makan macam tu. Mak dia waktu masak macam mana? Tak ada pernah pun dengar bismillah. Asyik lagu Afghanistan, lagu apa segala macam. Elah lah, apalah itulah. Mak masak macam tu. Maksudnya apa yang dilihat, apa yang berlaku di sekeliling rumah, itulah yang dia belajar. Jadi sebab itulah kita pernah tak kita tengok seorang budak datang masjid. Anak siapa tu? Akhirnya masjid subuh. Itu anak tu, ayah dia, dahsyat ayah dia suruh anak ke masjid, tapi tak pernah nampak ke masjid anak dia. Itu marah tu, itu jahat ayah dia tu, tapi anak ke masjid ada tak? Tak adanya, tak maunya. Kenapa? Bila ayah beri petunjuk yang tak baik, maka anak dia sudah tentu tak mau ikut. Biasanya yang datang ke masjid, ayah dia mesti Allahu Akbar. Tu anak ustaz tu, anak Pak Lebay tu, anak pakcik tu, Pak Imam tu, Tuan Haji tu, Allahu Akbar, Tuan Haji. Subuh tak tinggal, semayang jemaah penuh, sebab tu anak dia sampai. Itulah maksud dia. Allahu Akbar. Fataltasimu fi zihnihi awwal suwaril hayah, maka akan terbentuklah, tertulislah dalam minda dia awalu fi zihni, dalam minda dia awal suril hayah. Itulah bentuk kehidupan. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah kita sebagai ibu bapa, kita kena tengok sungguh-sungguh apa yang kita buat. Kita masih ibu bapa, walaupun kita dah umur 50, kita masih ibu dan bapa lagi. Jadi anak kita akan melihat apa yang kita buat. Mimma yarahu min halihim, apa yang dilakukan oleh kedua ibu bapa. Sebab itulah saya sebut di sini. Kenapa? Kerana kita tak mahu kita menjadi ibu bapa yang terlewat. Masih belum lewat. Kita masih ada peluang untuk memberi ingatan begitu kurang kepada anak-anak kita. Allahu Akbar. Tegur walaupun anak kita umur 20, kita tegur lah. Along lama tak nampak pergi masjid, tak pergi. Tegur pun tak lah. Kita anak kita kan. Akan ingat takut. Anak kita tegur lah. Jom ikut ayah tu. Ini jom masjid subuh. Jom. Contohlah. Pasal apa? Masih lagi tanggungjawab kita. Allahu Akbar. Waktu rukuma'i syadih, dan cara hidup dia. Fatatasyakal nafsuhu bi'al marina al-khamilah likulli syai'i al-mufa'ilah bikulli asari. Ini cerita seorang budak-budak akan terbentuk cara hidup dia mengikut apa yang dilakukan oleh kedua ibu bapa dia. Jadi sebab itulah sangat penting bagi terutama sekali ibu bapa muda lah, ibu bapa yang muda-muda ni, yang kita yang dah senior ni, benda tu dah berlaku, nak buat macam mana? Tak apalah, kita akan bentuk balik, kita akan buat pembetulan cakap mana yang boleh buat. Jadi bentuk untuk ibu muda sangat penting kita menerapkan cara-cara hidup yang baik. Dan sebab itulah saya di kuliah dulu, mula-mula nak ambil satu subjek Islamic parenting. Doktor tanya, kau nak kahwin, kau buat macam mana? Kau besok kau cadang-cadang nak kahwin, kau nak pilih perempuan macam mana? Dia tanya kita lelaki. Kita orang lelaki, kita tak ada benda jahil nak jawab. Yang cantik doktor, yang cantik lah. Allah doktor, bapak kau ni lah lah. Ajmal wahid fi dunia, fil alam, fil qarya. Contoh dia kata, nak pilih yang paling cantik doktor. Kalau tak pun yang kaya lah. Allah Akbar, itulah. Doktor tersenyum. Sebenarnya itu waktu tu kuliah saya tu tak ada pelajar perempuan. Dia tempat saya belajar dulu laki-laki, perempuan. Jadi dia tak tanya lah perempuan, dia tak tahu lah. Kita lelaki tak ada lain nak cari cantik. Allahu Akbar. Dia kata akhir kau salah. Salah tu. Dalam Islam kita nak cari perempuan yang biarlah tak cantik pun tak apalah, tapi yang penting yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Nabi, taribat yadat, suci tangan kamu daripada debu-debu, kata Nabi. Jadi bila melihat situ, kita di Malaysia ni, pada saya satu budaya yang tak baik. Pada saya tak baik. Pasal apa? Kalau zaman Nabi dulu, zaman para sahabat, para awliya, ini
seorang anak perempuan itu bila dah cukup masa dan sampai boleh kahwin, ayah kena carikan calon suami dia, carikan, usaha carikan dia ada. Tapi kita hari ni, kita ni budaya Malaysia ni, siapa-siapa pun kebanyakan dia anak dah ada power. Okay, kita tak boleh. Gimana tu? Ada ni power nak ajak makan. Tak apa. Pergi makan. Itu kita. Tak payah orang lain, anak ustaz pun sama. Saya tengok Allah, satu budaya yang tak baik. Sebenarnya satu dah salah. Sila awal-awal lagi dah salah dah. Bagaimana untuk melahirkan satu insan yang mulia, yang beriman di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dah satu budaya. Nak buat macam mana? Jadi ini benda kita betulkan balik supaya permulaan kita untuk bersuami itu ataupun beristeri itu biar dapat keputusan yang betul, permulaan yang tak salah. Ni kita mula-mula dah salah. Allah Akbar. Lepas tu tengok pula jemputan kan, ada gambar jemputan kahwin, betul ada? Gambar peluk sana peluk sini, tak tahu lah tu peluk ke tidak ataupun gambar saja, tapi dah peluk dah. Akad nikah belum lagi dah peluk dah. Macam mana? Allahu Akbar. Ini satu kesilapan yang perlu kita betulkan. Kalau kita nak kira hukum fiqahnya, tanya ustaz mana pun mana macam tu. Tak kahwin lagi. Nak naik motor, naik kereta lagi tak boleh. Tapi kita dah biasa dah sebab kita Allahu Akbar. Satu kesilapan yang telah dilakukan. Sebab tu saya setuju Ustaz Zahid. Dia kata apa? Boleh tak Ustaz naik motor dengan isteri, dengan tunang saya? Ustaz Zahid kata boleh. Kita pun terkejut. Saya pun terkejut. Ustaz kata boleh. Boleh, syaratnya letak bapak dia di tengah. Ada tengah, boleh lah. Tak mahu pula kita lah. Tak mahu pula nak kita. Jangan, maknanya situ kesilapan lah. Jadi saya nak sebut juga lah. Saya pun tengok Allahu Akbar. Anak siapa, anak tak kira lah. Anak siapa pun jangan, tak nikah lagi, jangan lah ambil gambar sekali. Mana boleh kan? Jadi lepas ni kalau nak ambil gambar jemput tunang, jemput kahwin tu, gambar lain ada peluk-peluk. Allahu Akbar. Kita pula ayah pun tak apa, biarlah tak apa tahu lah. Nak kahwin dah. Allahu Akbar. Belum mula tu, belum. Jadi dah berlaku silap lepas kahwin, sudah tentulah. Jadi nak cerita anak ni nanti cara nikah ni akan menjadi seorang lelaki dan seorang perempuan yang ingin berkahwin. Jadi kalau kita tak persediakan dia dengan ilmu-ilmu yang betul, ilmu yang benar, sudah tentulah akan lahirlah satu generasi nanti seorang ayah yang tidak mementingkan agama, yang tak tahu macam mana nak didik isteri dia, seorang ayah yang tak tahu nak membentuk bagaimana nak mendidik anak dia daripada kecil. Allahu Akbar. Seorang ibu lagi dahsyat. Pada saya ibu lebih penting pada ayah. Di rumah minta maaf cakaplah kamu ayah, lebih penting. Kenapa? Ibu ni dia daripada dalam perut lagi dia dah didik anak dia. Allahu Akbar. Sungguh kalau ibu waktu dalam perut tu dia dah mulakan dengan Hindustan dan mulakan dengan anti-metallica, besar memang punah jahanam lah dia. Sungguh tu sebab Nabi dalam pakar-pakar motivasi disebut ada mindas paruh sedar, dia kata. Ataupun dalam baby sebenarnya dia dah belajar. Soalan kanak-kanak baby itu lahir, mula kehidupan dia bukan daripada dia lahir tu tak, tapi sebelum kita cari isteri. Tu doktor saya bagi tahu dia pesan tu. Sebelum kita cari isteri, kita carilah tempat yang baik. Macam kita nak buka kebun. Betul. Nak buka kebun, tengok tanah strategi ke tak strategi. Strategi tempatnya. Ada tempat ni kita boleh buka kebun. Kita nak buka satu rumah kita, betul tak? Kita tengok tempat ni yang tak cantik ni, bukit ni boleh runtuh ni, bahaya. Kita nak cari tempat yang elok, barulah kita buat rumah. Begitu juga lah kita nak memilih isteri, kita carilah seorang perempuan yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa di situ nanti kita nak letak benih kita dan dialah yang akan membesarkan anak-anak kita. Allahu Akbar. Sangat penting. Sebab itulah ianya sangat penting. Kita dah kahwin semua dah ni, tak ada masalah lah kan, dah lepas. Macam mana kita didik lah apa yang ada. Tak tahulah kalau berniat sekali lagi. Manalah tahu semangat. Itu cari, jangan. Jadi kita cari tempat yang baik untuk letak benih yang baik. Pasal dalam satu hadis Nabi SAW saya tersebut di sini. Kenapa saya kata kaum ibu lebih penting daripada seorang ayah di rumah? Di sini disebut dalam satu hadis Muawiyah bin Haidah al-Qushairi katanya, "Qultu ya Rasulullah, aku kata kepada Rasulullah SAW, man abarhu, siapa aku nak buat baik?" Qala ummuk, Nabi kata mak kau. Qala qultu sumaman, kemudian aku kata lagi, siapa lagi lepas tu? Qala Nabi kata mak kau. Qala qultu sumaman, lepas tu aku kata lagi, siapa dia lepas tu? Qala Rasulullah kata mak kau 3 kali. Qala qultu sumaman, aku kata lagi, lepas tu siapa? Qala abak, dan ayah engkau. Summal aqrab fal aqrab, yang dekat. Jadi di sini Nabi Rasulullah SAW sebut 3 kali mak lepas tu ayah. Kenapa?
Memanglah mak ni kan, mak ni apa, dia jaga kita daripada dalam perut, dia dah jaga bersusah payah. Ayah dah maunya dalam perut, ada sibuk paling-paling baby ayah dah gerak, itu je lah. Cakap tu je lah. Tapi ibu daripada dia mengandung, dia dah rasa kepayahan, kesusahan lahir pun, nak masuk berak anak, nak masuk nak buang lampin, nak buat air tengah malam. Allahu Akbar, ayah jarang. Tak ada maknanya ayah bangun tengah malam buat air, nak ceritanya ayah. Jadi itu satu penguraian. Tapi apa yang saya nak sebut di sini, kenapa Rasulullah sebut 3 kali? Nak cerita ni seorang perempuan ni sangat penting dalam kehidupan. Allahu Akbar, penting sungguh. Sebab tu Nabi sebut 3 kali. Jadi sebab itulah penyediaan untuk membina satu keluarga yang mulia, keluarga yang beriman, kita kena cari perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana nak melahirkan seorang perempuan beriman, soalan kita. Kalaulah ayah dia tak ambil tahu tentang agama, kalaulah ibu dia tak ambil penting tentang agama, sudah tentu tidak akan lahir seorang wanita yang beriman. Lepas tu dia akan kahwin, akan jadi seorang ibu yang tidak mementingkan agama. Itu yang saya lihat. Allahu Akbar. Mohon maaf saya cakap, bukan nak cakap orang lain, cakap saya juga. Nak gerak anak solat subuh pun susah. Allahu Akbar. Nak bawa ke masjid lagi susah. Anak perempuan tak apalah, solat dekat masjid, dekat rumah je lah. Betul tak kita kata macam tu? Mana? Zaman Rasulullah, zaman sahabat dia, perempuan pergi masjid juga. Kecuali kalau berlaku fitnah, tak apalah, tidak wajib seorang perempuan datang ke masjid kalau ada fitnah. Di Kuala Lumpur ni fitnah ke? Ada fitnah? Tak ada maknanya. Masuk kereta ayam, masuk parking pun masuk masjid. Saya rasa fitnah tu tak ada. Allahu Akbar. Itu untuk perempuan. Walaupun itu untuk sedikit idea yang boleh kita fikirkan. Pada saya elok-eloklah, elok kita cuba-cuba. Nak kata itu payah kan. Kita pun sibuk, kita banyak kerja. Kau biar ada 1 bulan tu, tulis dekat apa besar-besar WhatsApp semua anak beranak, hari ni sekian free, batal semua, cancel makan malam masjid apa restoran mana, ke malam ni masjid Rahimah sekian-sekian. Cubalah. Allahu Akbar. Saya pun kena cuba jugalah. Saya dah mula. Sebulan sekali 2 kali cancel semua program masjid. Itu sebab apa? Kita nak supaya kita, anak-anak kita, generasi kita sedar, kenal Tuan Imam. Kena tahu, ni Tuan Imam, ni Tuan Bilal, ni pakcik-pakcik selalu jumpa dekat masjid. Kita nak macam tu. Dia tak mahu. Ustaz Zahar marah sangat tu. Ustaz Zahar marah tu ada benar, dia kata. Laju potong kereta Tuan Imam. Tuan Imam maklum sajalah, imam motor buruk je kampung. Mana mampu Tuan Imam nak beli kereta besar, dia naik kereta wajak, potong. Imam terbabas Tuan Imam Ustaz Zahar. Dia kata itu betul. Pasal apa? Dia nak cerita, dia sindir kita ramai generasi muda kita sekarang tak kenal Tuan Imam. Bila berlaku kematian, ayah sakit, ayah dah ujung, kalut mana Tuan Imam, baru nak cari Tuan Imam. Allahu Akbar. Eloknya Tuan Imam tak payah layan. Elok begitu tapi Tuan Imam tak buat lah macam tu kan. Tuan Imam tak buat lah. Elok dengan satu cadangan juga. Ustaz Zahar ke siapa cadang, elok siapa pergi masjid ambil gambar tak letak keluar kat luar sana tu, tengok ni orang pergi masjid. Yang ni tak kenal pergi masjid ni. Jadi sebab siapa, lepas tu dia nak sibuk kita bagi tahlil. Semayang nazar lah, tahlil lah, itulah inilah. Bukan nak balas dendam, tak. Pasal apa? Dia bukan tetamu Allah, jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Zahar kata, fikir-fikir balik betul juga, tapi nampak ganas kan, nampak ganas. Ustaz tak buat macam tu. Dia nak cerita, kita tak mahu melahirkan satu generasi yang tak kenal imam, tak kenal bilal, tak kenal masjid. Allahu Akbar. Sebab itulah anak kita nanti bila besar, tak mahu, bukan kita lah, orang lain yang tak kenal ke masjid tu, dia tak tahu orang masjid tu macam tu, tak tahu masjid, tak kenal masjid pun. Allah, maksud saya tak ke masjid, itu maksudnya. Saya nak cerita dulu apa. Pernah berlaku tahun lepas ada kawasan di Kuala Lumpur, saya tak mau sebut mana. Kan ingat tak musim drug apa? Tak ada air. DROUGHT, drug. Musim apa? Kemarau. Satu masjid, rumah dia, orang tahu rumah dia tepi tu je, tepi dekat masjid je, tak jauh pun, dekat je. Bila begitu masjid ada air, orang kena pergi masjid, dia ni pun pergi bawa baldi. Jemaah masjid ni kenal lah dia. Assalamualaikum, salam jawab biasalah kawan-kawan kan. Lalu dia tanya, tandas kat mana? Allahu Akbar. Boleh tandas kat mana nak pergi ambil air pergi masjid, tak tahu tandas.
Allahu Akbar. Tak tahulah kalau saja dia nak main-main tanya je. Tapi nak cerita, itulah dia Ustaz. Saya pun tak pernah nampak dekat masjid. Tak tahu tandas masjid kat mana. Nak ceritanya dia jauhnya dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi begitulah, dalam kehidupan kita ni pentingnya kita membentuk satu generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena tengok sekolah agama tak juga. Memanglah kita pergi sekolah tanggungjawab kita, betul tak? Perputaran sekolah kafah tu tak apa. Balik tanya, cek mana. Biasanya kita cek, kerja rumah dah siap. Dah. Ada kita tanya. Semalam ikut berapa baca? Ada lagi tak hari ni? Tu penelitian tu tanya. Yang semalam baca surah Wadduha, hari ni surah sekian-sekian. Baca yang nak dengar. Ada. Yang tu kalau boleh kita buat. Allahu Akbar. Kita lupa sebab itulah kadang-kadang anak kita, saya cikgu lama dah belah tahun saya mengajar Allah. Ada sekolah menengah kadang-kadang tu. Sekolah menengah. Saya sekarang tengah mengajar SMA dekat Asia Pacific International School. Saya mengajar dekat Subang Airport sana. Allahu Akbar. Tersebut nama sekolah. Anak-anak saya sebelum ni saya dah minta dengan guru besar saya. Last semester saya minta. Saya baru mengajar situ setahun. Jadi first semester saya datang, saya tengok. Saya mengajar Islamic Studies. Satu minggu satu sekali satu kelas. Tak sempat nak ajar Quran. Tak sempat 50 minit. Mana saya nak ajar? Nak habiskan silibus buku lagi. Jadi saya jumpa mentua Mr. Clive Rogers. Sir, I'm teaching, I teach Islamic Studies, so I need one more time to teach Quran. Saya kata, why? Saya kata, Quran is very important for Muslim students, so they need to learn. So anytime, please, sir. Dia kata, no need. No, it's okay. If the parents want you to teach Quran, let them call me, let them come to me, and I'll tell them to go to Islamic school. Clive Rogers kata. Saya pun cikgu baru, diam lah. Di Rogers pun berhenti, datang doktor baru pula, pengutul baru, Richard Clark. Dia pengutul baru. Saya sini balik dulu dia. Saya minta. Jadi dia tak boleh kata apa. Dia bilang, okay. Boleh. You can submit it. We can proceed with your program. Dia kata. Saya pun alah bagi tahu email parents. Saya nak mengajar Quran sekian, datang sekian, 1 minggu 3 kali. Dia kata, kelas tambahan. Free of charge. Datanglah budak ramai lah, parents Muslim datang. Ramai. Bila ramai datang tu, bawa lah Quran masing-masing. Saya ingat dalam 30 lebih 38 ke datang. 2 orang yang bawa Quran. Yang lain Iqra. Saya ingat kan macam Iqra 3, Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6, Iqra 1 Alif Batam. Itu nak ceritanya. Allahu Akbar. Kalau ada dah 5, dah 6, Iqra 1, payahlah. Yang inilah generasi ini akan membesar nanti. Dia akan menjadi Allahu Akbar, seorang suami, seorang isteri. Bagaimana nak didik anak-anak kalau bapa pun tak lepas Iqra? Tapi insyaAllah, alhamdulillah, saya yakin kat sini semua okey pun. Kalau ada Iqra lagi, kalau Iqra lagi pagar. Kena jumpa ustaz, jumpa imam suara sedap. Itu jangan sebab Al-Quran ini aulawiyat dalam kehidupan kita. Dalam hukum fiqh ada ilmu penting dekat aulawiyat yang lebih penting dalam kehidupan kita. Dan kita belajar architecture apa semua, ekonomi segala macam tu memanglah penting. Tapi Al-Quran lebih penting dalam kehidupan seorang muslim. Pastikan anak-anak kita reti. Jangan kita atas sekolah kita biar tak. Kita kena pastikan cek semua biar reti. Kalau tak reti masalah kita. Kaum ibu tu sebab saya kata kaum ibu sangat penting. Kerana dia akan berada dengan anak-anak setiap hari, setiap masa akan melihat kepentingan anak. Sebab itulah kita di Kuala Lumpur ni, saya kena sebut jugalah, kita marah sibuk, ibu bapa sibuk, dia ada bibi jaga anak. Bibi itu bibi lah, kerja dia lah, dia bersihkan rumah. Kita tak perlu ucap terima kasih lah kat dia. Tapi walaupun bagaimanapun, seorang bapa, seorang ayah, kita tengok sungguh-sungguh anak kita, pelajaran anak-anak kita, Quran dia, apa benda agama dia, solat dia, janganlah kita abaikan. Kalau kita abaikan, Imam Ghazali kata sini, saya petik sikit, kita ada masa lagi sikit, dalam 5 minit saya nak sebut petik kata Imam Ghazali, kata-kata Imam Ghazali. Imam Ghazali kata, yaqulul Imam Al-Ghazali as-sabiyyu amanatun inda walidayhi. Seorang anak itu adalah satu amanah terhadap kedua ibu bapanya. Wa qalbuhu tahirun jawharatun sajijatun. Hatinya sangat suci, ibarat satu jauharah, berlian yang memancar-mancar, menyinar-nyinar. Khaliyatun min kulli naqshin wa suratin, yang sunyi daripada setiap bentuk. Suratan wa naqshin itu bentuk, ataupun macam inilah bentuk kita buat 3 segi 4 segi, itu bentuk. Itu satu-satu belian sekarang ni yang tak ada bentuk lagi, itulah kanak-kanak. Jadi wa ulil wa huwa qabilun li kulli ma nuqish,
dan satu belian itu akan menerima bentuk bagaimana yang ingin dibuat. Wa ma'ilun illa kulli ma yumalu bihi ilahi, dan dia akan cenderung kepada apa yang dibentuk ni. Itu satu belian. Begitu juga soal kanak-kanak, dia akan menerima cara bentuk didikan anak-anak. Sebab itulah kalau anak ada anak orang baik, insya-Allah ayah orang baik, anak dia baik betul. Kalau biasanya ayah tak pernah ke masjid, tak pernah ke surau, solat pun tidak, mak pun sama, payahlah. Biasanya begitu. Ini kata Imam Ghazali. Allahu akbar. Fa in uridal khairu wa ulilhu nasha'a alaihi. Kalau dia dibiasakan untuk melakukan kebaikan dan diajar begitu, maka akan terbentuklah dia cara begitu. Allahu akbar. Sebab tu saya kata tadi, kita kena mulakan dengan diri kita, sebab anak kita akan ikut. Saya pun sendiri kalau tegur anak kata, bapa pun tak buat jadi. Senyap kita. Kita tak buat, macam mana nak suruh anak buat? Allahu akbar. Kita mulakan. Allahu akbar. Wasaidah fi dunia wal akhirah abawahu. Dan kalau begitu, maka sukalah, gembiralah ayah dia di dunia dan akhirat. Sebab itulah kalau anak baik, sukalah kita. Sebab itulah kita tu dah, ibu bapa kalau anak berjaya sekolah, Allahu akbar. Orang ni 9 ni kata apa tu? Anak siapa tu? Ui, baik betul budak tu. Anak sekian. Ayah dengar, Allah. Kalau jahat pula, Allah tahu siapa ayah itu. Ayah juga dapat nama dah. Nak cerita, ibu bapa sangat penting. Anak siapa tu? Anak siapa yang dapat malu? Mak dan ayah. Kita lah, ibu lah, ayah lah. Kalau baik, kita dapat baik. Sebab tu saya tengok orang-orang kampung lah, kawan kampung, anak kalau dapat 4-5 orang masuk universiti, Allahu akbar, tak payah jadi hafiz, masuk universiti. Cara dia sembang dekat biasa orang kampung kan, pagi-pagi lepas menoreh, dia tak balik rumah tu kan, dia pergi kedai kopi minum. Mana yang anak bercuti balik universiti tu, cari duit sikit ni. Apa pula? Anak nak balik ni maklum lah, bila balik you tukang pek dia beratus nak ada dalam poket. Dia borak tu. Cara dia borak tu, anak seorang ni alhamdulillah lah, seorang masuk UM, seorang lagi tahun depan nak grad UKM, seorang lagi nak balik daripada sekian-sekian. Cara dia borak tu tinggi. Tengok, yakin pasal apa dia seronok, pasal apa anak berjaya dalam kehidupan. Kalau anak yang tak berjaya, anak jahat tu, saya pernah dengar ada pakcik cakap, bukan anak Dan tu, dia tak ada macam tu dah. Pasal apa? Anak dia mak dadah, anak dia macam ni, tak ngaku anak, malu nak cerita, malu nak mengaku sungguh. Tapi kadang-kadang nak macam mana, damping-damping ni telan juga nak cerita. Kita akan dapat nama, kedua ibu bapa lah yang akan dapat baik dan buruk ni terhadap apa yang berlaku pada anak-anak. Saya pun kadang-kadang, Allah, saya selalu tengok cara dia borak tu, kasar tu, suara dia orang kampung, kerja kebun, kasar, dia tak mahu cakap lembut-lembut. Kalau dia nampak anak dia dah berjaya 4-5 orang, setengah-setengah orang tu, cara dia borak kat kedai kantin tu, habis tu dekat kedai kopi yang lain, meja lain tu, diam dengar cara dia cakap. Pasal apa? Dia seronok, betul? Seronok sungguh. Kalau dia tegur orang buat salah sikit, dia tegur semacam je. Pasal apa? Dia bukti anak dia 5-6 je. Kau macam ni anak, tahu tu, kau tak tahu anak kau. Kesedap tu, gagah mencakap. Tu dia, nak cerita ibu bapa memang dapat nama sungguh. Kalau di kampung-kampung lah, kita di KL ni tak adalah macam tu kan. Tapi nak cerita ada juga. Saya kan anak saya bulan depan nak balik pada UK. Sedap murak tu sedap. Nak cerita perasaan bangga tu ada. Sebab itulah kita. Sebab itulah apa? Ada satu peribahasa apa? Harimau mati meninggalkan belang. Apa? Peribahasa tak ingat saya. Nak cerita je kan? Anak siapa tu? Anak sekian. Kita dapat nama ayah pun. Allahu akbar. Jadi Imam Ghazali kata sini, ada sikit lagi 2 minit. Imam Ghazali kata apa? Wa in qawwida syarr, kalau seorang budak tu dibiasakan daripada kecil buat jahat, Allahu akbar, ihmal al-bahaim, dan dibiarkan sebagaimana membiarkan binatang, saqiya wa halaka, maka rosalah dia dan binasalah dia, rosak jahatlah dia. Sungguh saya lihat, Allah akbar, kampung saya dengar tak pernah cakap berlaku seorang bapa, dia pun tak tahulah berapa anak luar nikah dia lahir, banyak anak yang membesar pun sama juga, cucu pun sama juga, habis satu keluarga. Kalau ada kes curi, hilang lembu, hilang kambing, hilang sawit, hilang getah, tak payah pergi ke orang lain, pergilah kat keluarga dia. Memang biasa-biasa jumpa, biasa-biasa dia lah anak cerita tu dia. Allahu akbar, malu satu keluarga
atau nak ceritanya apa yang berlaku. Cara hidup kasar, sepak-sepak anak biasa dia. Anak tak ada dengar terking, baling dengan kayu, sepak, pijak. Yang terbaru ini saya dengar, pijak kepala anak. Ingat hari ini kita pijak kepala anak kita, satu hari nanti kita dah tua dia akan pijak kepala kita balik. Sungguh Allahu Akbar. Sebab itulah dalam pendidikan anak-anak, berikan agama ni penting. Kalau tak, masalah kita bila satu hari nanti. Kalau tak, takkan berlaku rumah orang tua ramai kan. Ramai kan. Waktu muda hebat, kita kalau besar, kita kaya, bila dah tua besok anak kita kena apa? Anak kita hantar kita rumah orang tua. Pasal bukan nak lihat kebajikan kita, tak sempat nak jaga, tak larat nak jaga dah. Tu dia benda-benda yang saya lepas sebut hari ni. Jadi kita kenapa Imam Ghazali sebut ihmal al-bahim, biarkan sebagai mana membiarkan binatang. Maksudnya makan ada, minum ada, tempat tinggal ada, tu je. Tapi kepentingan awaliyat yang lain, agama tak beri pendidikan, terutama sekali kaum ibu. Sebab tu sebutlah kaum ibu nak lembutkan hati waktu nak masak bocor beras apa semua tu. Nak masak bila mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Biar ada bagi lembut hati anak-anak untuk menerima apa ajaran-ajaran. Kaum ibu pula, kaum perempuan ni penting. Saya sebut tadi pasal apa? Bila tengok ada Pak Haji seminggu tak pergi masjid, pergilah. Biasa kita orang lelaki ni, bila orang perempuan suruh buat garang siapa, baik macam mana baiklah. Bila isteri cakap, dengar. Itu sebab tadi, itu untuk orang berumur. Kalau orang muda-muda, isteri muda ni, cubalah muda-muda tu kan, isteri muda, bayangkan alangkah baiknya isteri kata, bang hari ni kita tak payah lagi makan kedai, kita pergi masjid dululah, kuliah dulu. Allahu Akbar, alangkah baiknya. Tapi tak berlaku, payah nak macam tu. Pasal apa? Kesilapan yang telah kita lakukan pada awal lagi. Kita tidak merancang anak kita sama ada lelaki atau perempuan menjadi seorang suami, seorang isteri yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dah berlaku tu kita perlu betulkan. Di mana kekurangan kita, kelemahan kita baiki insya-Allah. Hadisnya akhir sekali Rasulullah SAW sebut, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Kemudian setiap anak yang lahir itu dilahirkan atas fitrah. Wa innama abawahu, dan sesungguhnya Allah kedua ibu bapanya, yuhawidani, menyahudikannya, au yumajisani, atau menjadikan dia majusi, au nasrani, atau menjadikan dia seorang Nasrani. Nak ceritanya kita lah kedua ibu bapa lah yang untuk kehidupan anak-anak. Sebab itulah kita kena berani buat teguran. Kalau yang anak dah besar tu kena buat teguran lah. Nak buat macam mana, beranilah kan. Anak kita kan biasanya gitulah. Kalau kita dah terlambat, contohnya begini tau, mak ayah akan pesan kat anak, kat isteri dia, pesan kat tu tak solat dia bangun, jom pergi masjid. Anak dia pesan apa? Salam kat ayah. Salam, pasal apa? Dah terlewat. Kita tak mahu kita begitu. Dan mudah-mudahan sebut sikit apa yang kita sebut hari ini dapat memberi manfaat kepada kita. Saya pernah ambil masa lama. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan dan kekurangan itu pada saya sendiri. Saya juga ucap terima kasih kerana sudah mendengar. Ambil masa lama sikit, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan hafina ma'ahu wa kama huwa yakamidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma adil lana kitab wa hikmah wa ta'al Qur'an wa rahmatika arhamar rahimin. Allahumma fil lana wa li walidina wa rahmuna kama rabbawna shighara. Allahumma fil lana wa li walidina wa rahmuna kama rabbawna shighara. Allahumma fil lana wa li walidina wa rahmuna kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alimna kitab wa hikmah wa ta'al Qur'an wa rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ulama'aka 'amilin, mujahidin, muttaqin, mukhlisin, najihin, syuhada fi sabilika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Operator tak ada. Operator tak ada.